Tuan-tuan, antara doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat, minta doa selamat daripada fitnah Dajjal. Baik tuan-tuan, salah satu ujian yang Dajjal akan bawa ialah dia akan menyediakan kesenangan untuk orang ramai. Kalau duk gila ligan senang, nak senang, tuan-tuan, sampai tahap Dajjal muncul, dia akan sediakan kesenangan. Siapa ikut dia senang, siapa lawan dia susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada malam ini ringkasan sirah Nurul Yaqin, iaitu berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah baca pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi berada di dalam jagaan ibu susuannya Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Dan pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-7, iaitu wafatu ummihi, iaitu kematian Nabi kita, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darani amin. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Baik. Ibunya, iaitu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang daripada kota Madinah. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Baik. Wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunya pergi ke kota Madinah untuk menziarahi perkuburan bapaknya, dan datuknya Abdul Muttalib turut serta dalam perjalanan ini. Dan ada khilaf di kalangan ulama. Nota kaki yang ada di bawah menyebutkan, ada yang berpendapat bahawa baginda bersama ibunya dan bersama dengan Ummu Aiman, bukan datuk Nabi. Jadi yang tu yang masyhur yang kita dengar, Nabi bersama dengan ibundanya Siti Aminah, juga bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman khadam kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah bapa Nabi wafat, dia khidmat dengan mak Nabi. Waktu mak Nabi bawa Rasulullah pergi ke kota Madinah, tujuan dia nak ziarah kubur. Ziarah kubur. Pada tuan-tuan, ibunda Nabi SAW bawa Rasulullah pergi ziarah kubur bapa Nabi di kota Madinah. Sunnah ni kena ambil ayah-ayah, ibu-ibu bawa anak-anak, cucu ke, Tok Wan bawa cucu, ayah bawa anak pergi ziarah kubur Tok Wan ke, mak dia ke, ayah dia ke, perkenalkan kepada anak tadi, ini kubur Tok Wan kamu, ini kubur bapa kamu. Ziarah. Orang kubur, orang yang duduk alam kubur, Nabi sebut dalam hadis, mereka ada perasaan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bila lintah tepi kubur, dia akan menangis sampai basah janggut. Menangis. Ya riau selok.
Orang tanya hang menangis sebab apa? Kalau sebut syurga ke neraka, hang tak menangis pun. Tak menangis, taklah menangis macam sekarang. Sebut saya syurga, kotlah nak nangis, tak dapat nak masuk syurga, sedih, takut tak boleh masuk. Bila sebut saya neraka, kotlah nak menangis selak, bimbang kena campak dalam neraka. Tapi bila sebut pasal kubur, lintas tepi kubur, kamu menangis lebih daripada kamu menangis berbanding sebut syurga dan neraka. Sebut syurga neraka kamu menangis, tapi bila sebut pasal kubur, lintas tepi kubur, lagi selak sampai basah janggut. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis apabila mengenangkan keadaan manusia dalam kubur. Takut dia. Baik, ada hadis panjang saya tak ingat apa sebab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menangis bila dengar pasal kubur. Takut keadaan dia macam mana dalam kubur esok. Padahal dia adalah sahabat Nabi yang agung, menantu Nabi SAW. Tapi masih ada kebimbangan dengan bab kubur. Jaga. Baru tuan-tuan, dalam kubur ada orang kena balun tak puncak. Kena. Ada seorang hamba Allah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, masuk dalam kubur, malaikat diarahkan oleh Allah untuk balun dia 100 sebab. Kemudian dia merayu kepada Allah, berdoa, minta korang sikit, janganlah teruk kat 100 ni, minta diskaun. Daripada 100 Allah kurangkan sampai tinggal sekali. Baik sebab juga habis sekali. Sekali pun tuan-tuan dan rahmati Allah, malaikat rimbuk, bukan orang. Orang rimbuk pun naya dah ni malaikat. Teruk dia kena dalam kubur. Setelah dia menjalani hukuman yang telah diberikan oleh Allah, sedap daripada azab tersebut, dia tanya kat malaikat, saya buat salah apa yang kena rimbuk ni? Apa salah saya? Saya buat silap apa? Malaikat jawab, antara yang kamu buat silap, kamu solat atas dunia tapi kamu tak bersuci. Innaka tusalli bighairi tahurin. Kamu semayang tapi tak suci. Boleh jadi mandi wajib tak betul, ambil wuduk tak sah, istinja tak betul. Semua tu menyebabkan kamu tak suci. Kamu semayang maghrib, kamu semayang zuhur, semayang subuh, tapi tak sah. Kerana syarat sah semayang suci. Kamu tak suci pada najis, kamu mandi wajib tak betul, ambil wuduk tak betul, istinja, basuh berak, basuh kecil tak betul. Maknanya apa tuan-tuan? Dia mati dalam keadaan jahil. Dia tak tahu nak ambil wuduk hak betul macam mana. Dia tak tahu sah ataupun tak mandi wajib ni. Basuh berak, basuh kecil tak settle lagi. Semayang, jahil. Beratnya jahil. Berat. Baru tuan-tuan, kita mengaji, tuntut ilmu, tujuan utama untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, dan antara yang lain supaya kita keluar daripada kepompong kejahilan. Tu je. Nak keluar daripada jahil. Sekurang-kurangnya tahu semayang macam ni sah, buat macam ni okey, betul, hak ni salah, yang ni betul. Cukup untuk pandu diri kita dengan anak bini, keluar daripada jahil. Lepas tu bila pergi ziarah kubur tu, dan kita akan nampak macam-macam. Ada orang yang kena seksa, ada orang yang kena azab, ada orang jadi taman syurga. Masing-masing banyak dia punya manfaat dan pengajaran kita boleh ambil. Jadi mak Nabi bawa Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tujuannya nak pergi ziarah kubur bapa. Ambil dah sunnah tu, bawa budak-budak, anak kecil yang dah kehilangan ayah ke, kehilangan tok wan ke, pergi ziarah kubur. Ini kubur tok wan kamu, ini kubur ayah kamu, pergi ziarah. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dan dalam perjalanan itu ditemani oleh Ummu Aiman, itu khadam kepada bapa Nabi SAW. Baik. Jadi disebutkan Nabi dibawa oleh ibunda Nabi ke kota Madinah, dan waktu itu Madinah dikenali dengan nama Yathrib. Tak panggil Madinah lagi, panggil Yathrib. Dan kota Yathrib
Nabi SAW duduk dengan ibundanya di sana, kata ulama lebih kurang sebulan ke 2 bulan. Duduk saat bermukim di Madinah. Baik. Dan kata para ulama, disebutkan dalam catatan para ulama, Nabi SAW ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah, umur Nabi 6 tahun. Antara yang Nabi belajar waktu duduk di kota Madinah 2. Yang pertama Nabi belajar berenang, dan yang kedua Nabi melayang-layang. Itu antara perkara yang ulama catat. Nabi belajar berenang di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Wa qad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibunya dikebumikan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Jarak antara Abwa daripada Madinah, maksudnya mak Nabi bawa Rasulullah pergi Madinah, duduk sebulan 2. Kemudian on the way nak balik, ibunda Nabi jatuh sakit. Kemudian duduk tak lama meninggal dunia. Tahu mana tempat tu? Namanya Abwa. Jarak Abwa daripada Madinah lebih kurang 23 batu. Satu batu berapa kilo? 1.6 kilo satu batu. 23 batu berapa kilo? Mampu ambil matematik lain lah. 23 darab 1.6. Saya pun tak ingat lah. Nak kira balik lah berapa kilo tu. Maksudnya tak sampai lah 50 kilo kan. Kalau 23 darab 2 baru 46. Ni tak sampai darab 2. Tak sampai 45 kilo, tak sampai 46 kilo. Baru balik daripada Madinah Al-Munawwarah. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, waktu itulah ibunda Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di Abu. Nabi umur, tuan-tuan, dalam perut ibunda ayahanda Nabi wafat. Daripada kecil sampai 4 tahun Nabi duduk dengan pengasuh, duduk dengan ibu susuan. Baru nak mula dapat rasa kasih sayang ibu, baru nak mula duduk lama dengan mak. Kasih sayang mak lain. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang lain boleh marah, boleh lawan kita, boleh bermusuh dengan kita, tapi mak kita, tuan-tuan, jahat ke mana pun dia tetap duduk dengan kita. Dia takkan lupa kita. Itu mak ni lain. Kalau ada mak ni, demam, orang yang demam, orang yang sakit, tuan-tuan, kalau ada mak dia di sisi, dia akan berasa lega. Padahal duduk demam ni. Tapi kalau ada mak, lega. Lain. Naluri seorang ibu ni Allah kurniakan luar biasa. Baik, Nabi baru nak rasa benar. Baru duduk 2 tahun. Daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun. Baru nak duduk dengan mak. Tiba-tiba Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW anak yang yatim piatu, dengan diwafatkan pula mak dia. Umur 6 tahun, mak tak ada, ayah tak ada. Lepas tu Nabi tahu susah macam mana jadi anak yatim. Nabi tahu susah jadi anak yatim ni, ayah tak ada, mak tak ada. Lepas tu Nabi marah sungguh. Siapa yang buat lebih kurang kat anak yatim, neraka tempat dia. Neraka. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat banyak tamsilan yang Allah tunjuk. Ada yang baik, ada yang buruk. Antara yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, tuan-tuan, ada orang yang mulutnya diluaskan macam mulut unta. Lalu di tangannya ada bongkah daripada kayu api neraka. Bongkah kayu, bongkah besar. Mulut macam mulut unta, di tangan dia ada bongkah api neraka. Apa dia buat? Nabi tengok dia pegang bongkah tersebut, buh dalam mulut, telan. Ni habis ni. Telan bongkah api, habis dalaman ni. Telan kok mulut, keluar kok dubur. Nabi tengok ngeri. Tuan-tuan, telan bongkah, tertelan biji cepedak pun tak nak mampu. Dan telan bongkah api. Allah
ngeri seksa yang Nabi tengok berat sangat ni teruk. Nabi tanya Jibril, ni kes mak ni? Jibril jawab, ini adalah orang yang makan harta anak yatim waktu dah dunia dulu ni. Tu balasan dia. Ni marah. Azab yang berat akan diberikan kepada orang yang buat lebih kurang pada anak yatim. Jangan jaga anak yatim. Nabi tahu susah macam mana anak yatim. Lepas tu Nabi sebut, siapa yang jaga anak yatim, ana wa kafilul yatim hakadha. Nabi sebut, aku dengan orang hak jaga anak yatim macam ni. Dalam surga esok dekat. Siapa yang bela anak yatim, jaga anak yatim, dia akan dapat kebaikan dunia sampai akhirat. Antaranya dia akan duduk dengan Nabi dalam surga esok, insya-Allah. Bela anak yatim. Sebab Nabi tahu anak yatim ni susah. Tuan-tuan, anak kita umur 5 tahun, umur 6 tahun, pergi sekolah. Sebelum nak bangun tidur nak pergi sekolah, siapa gerak dia? Mak dia gerak, ayah dia gerak. Gerak dengan pujukan. Bangunkan nak pergi sekolah, dukung, bagi mandi, buh sabun. Nak pujuk. Anak yatim siapa nak gerak? Cikgu nak dukung, dia boleh menampak boleh. Larat nak dukung semua. Bunyi loceng dia, bangun sendiri. Pergi bilik air mandi. Kalau anak yang ada mak, yang ada ayah, anak tadi akan dilayan oleh mak dia. Mak dia yang siap baik, mak dia yang boleh bedak, mengaji elok-elok, jaga diri elok-elok, sekali balik mak ambil. Contoh, pesan satu-satu ke anak. Anak yatim siapa nak nasihat dia dulu bagi-bagi? Tak ada. Dia kena berdikari. Bangunlah pergi sekolah. Tuan-tuan, sampai di sekolah, bila masuk dalam sekolah, duk mengaji di dalam kelas tadi ni, ada kawan tolak, jatuh. Budak yang ada mak, budak yang ada ayah, balik mengadu kat pak dia, ayah, tadi ada kawan tolak, jatuh kursi, sakit. Ayah dia pujuk dan sebagainya. Esok pak dia pinggan parang. Mana budak hak tolak anak pakcik? Han jaga elok ku tengalung marah budak tu. Anak bangga sebab bapak dia mai. Orang tak berani kacau dah dia. Ada orang bela dia. Tapi kalau anak yatim orang tolak jatuh kursi, dia nak mengadu kat siapa? Ngadu kat cikgu lah. Cikgu, tengok ni kawan ni tolak saya. Cikgu kata apa? Hang pun sama, bungkui. Tak dapat pembelaan. Tak apa, nak kata apa? Balik sekolah, mak sambut, cium, tanya mengaji apa. Kadang-kadang makanan siap sedia, mak tolong suap, pujuk makan. Lepas tu pergi mandi, tidur, tepuk. Tu kan budak yatim siapa nak buat macam tu? Tak, dia balik sorang-sorang, letak beg, duduk sat telinok lu tu. Hidup dia macam tu. Sedih kan kalau jadi anak yatim ni. Nabi tahu perasaan kita, tak tahu. Sebab kita membesar dengan ibu dengan ayah. Ada orang yang sangat kasih pada kita. Budak anak kita tu dan umur 5-6 tahun, teringin nak makan burger ke, dia tengok kawan dia macam tu main-mainan, teringin nak pergi situ, teringin nak beli, teringin, dia suarakan keinginan dia kepada mak ayah. Lambat laun mak ayah dia akan penuhi hajat dia. Mak dia tahu anak dia teringin nak naik basikal, pergi beli basikal, reward. Teringin nak makan pizza, teringin nak makan KFC, beli. Mak beli. Order food panda, pergi hantar. Anak yatim, dia pun teringin tak, tapi siapa nak beli kat dia? Tak ada. Nabi tahu jadi anak yatim ni susah. Lepas tu jangan buat lebih kurang ke anak yatim. Tuan-tuan, dapat bela anak yatim itu satu anugerah Allah bagi. Jaga elok-elok. Kadang kawan lain, anak abang kita, anak kakak kita, anak sepupu kita yatim, pak dia mati. Dan yatim ni anak yang pak mati, tak ada sumber kewangan nak cari kat dia dengan mak dia ya. Tu macam mana nak hidup tu, tak cukup. Bukan orang lain, kadang anak sepupu, kadang anak abang, anak kakak, adik-beradik kita tolong. Orang lah ada, bukan dia nak ambil anugerah yang Allah nak bagi nanti di akhirat, dia duduk kalut dengan harta budak tu, nak balas harta budak tu. Jaga. Nabi marah orang yang makan harta anak yatim. Baik, jadi Nabi menjadi anak yatim, usia Nabi lebih kurang 6 tahun. Nabi jadi anak yatim. Baik,
Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama catat umur Nabi yang lebih tepat sewaktu kematian ibunda Nabi 6 tahun 100 hari. 6 tahun 3 bulan lebih. Umur Nabi waktu itu 6 tahun. Dan waktu Siti Aminah wafat, tuan-tuan, ketika meninggal dunia di bumi Abwa, ada jin yang menangisi kematian Siti Aminah. Menangis. Ini orang yang solehah. Ini perempuan terbaik, ibunda Nabi, mak Nabi ini. Kau orang lain. Tuan-tuan, kalaulah tanah yang terbaik yang ada dalam dunia sekarang ni adalah tanah yang ada jasad Nabi dalamnya, Madinah. Tanah yang disemadikan jasad Rasulullah, itu tanah yang terbaik dalam dunia. Kerana Nabi duduk dalam tanah. Jadi kalau tanah yang ada Nabi adalah tanah yang terbaik, maksudnya rahim perempuan yang paling terbaik adalah rahim Aminah alaihissalam. Kerana rahim tu Nabi pernah duduk dalam tu. Tuan-tuan, ribuan lagi perempuan zaman tu Allah pilih Aminah, rahim dia diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan terbaik, ibunda Nabi. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar ada orang duk bincang ibunda Nabi ni duk tak mana, ayah Nabi duk neraka ke syurga. Tuan-tuan, kalau mereka sebut mak ayah Nabi duduk dalam neraka, dosa cakap banyak, pibuh nerajang tak tengkok ni. Hanya dengan duk biadab. Dari dah saya bukan biadab, tak, biadab dah tu. Biadab tak benar lain yang nak bincang. Kalau orang kata pak dalam neraka, marah. Ulama bincang panjang dah isu mak Nabi, ayah Nabi duduk dalam mana ni. Syurga. Ni perempuan terbaik. Jadi mak Nabi wafat di Abwa, umur Nabi 6 tahun 100 hari. Baik. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Dan Ummu Aiman menjaga baginda Nabi SAW, dan beliau merupakan khadam kepada Sayyidina Abdullah, bapa Nabi SAW. Jadi siapa yang bawa balik? Ummu Aiman. Ummu Aiman yang ambil Nabi bawa pulang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, nama Ummu Aiman gelarannya. Nama Ummu Aiman yang sebenar ialah Barakah binti Sa'labah. Ini pengasuh yang boleh kita sebut dia pernah asuh Nabi, umur Nabi 6 tahun, bawa Nabi pulang daripada Abwa ke kota Mekah. Barakah binti Sa'labah, Ummu Aiman. Baik. Ummu Aiman orang kulit hitam. Katanya mai daripada Habsyah. Ummu Aiman. Baik. Dan Ummu Aiman lah orang yang pernah minum air kencing Nabi SAW. Waktu dia duduk dengan Nabi SAW, tuan-tuan, satu hari Nabi kencing dalam Mekah, letak buah kati. Esok harinya Ummu Aiman dahaga cari ayak. Masuk dalam rumah, cari ayak, nampak ada ayak bawah kati, dan dia minum air tu sampai habis. Ayak kencing Nabi tu. Tuan-tuan, bila Nabi cari mana ayak kencing Nabi, tak ada. Tanya dia minum dah. Ayah-ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Nabi SAW menyebutkan kepada Ummu Aiman, ada riwayat sebut kata, kamu takkan disentuh api neraka, takkan. Ataupun kamu takkan kena apa-apa penyakit, kerana sebahagian badan aku duduk dalam badan kamu lah. Tu Ummu Aiman. Tuan-tuan, ada orang bila cerita kisah Ummu Aiman minum air kencing Nabi, dia buat geli. Air kencing, hangat air kencing Tok Hang. Ni air kencing Nabi. Tuan-tuan, apa-apa yang main daripada Nabi mulia. Jangan duk bayang macam air kencing kita. Teruk. Tuan-tuan berarti RNR, hak tiap-tiap hari orang cuci tu. Orang masuk, orang keluar ya, pencuci masuk, cuci balik. Ada orang masuk kencing, keluar ya, dia pergi cuci balik. Cuci sedia-sedia, harin. Pergi lalu RNR, lalu tambah bilik air, tak cuci. Kan sudah abang. Kencing sedia-sedia. Apatah lagi zaman orang kencing bukan dalam bilik air lah, atas kepala orang pun dia kencing. Kencing sedia-sedia orang kita.
Kencing kita mana? Tuan baca kisah Ummu Aiman boleh minum air kencing Nabi, dia duduk geli. Kerana dia duduk bayang ayat kencing Nabi macam ayat kencing dia. Jauh beza. Tuan-tuan, kalau macam kita bau cukup dah. Ni boleh, tuan-tuan, semestinya baunya lain, rasanya lain-lain. Ni main benda Nabi. Bukan main macam kita. Ada orang dia nampak taik kat kawan dia main futsal, dia beli ayak Mirinda Apple yang gas tu, minum habis dah, lepas tu dia kencing masuk dalam tu. Boleh macam kawan balik main futsal, kawan tu kata letih hari ni main. Dia kata aku baru beli ayak ni, pergi minum ayak apa? Mirinda Apple, cantik. Tuan-tuan, kawan ni ambil goncang-goncang, gas penuh. Dia kata buang gas tu, buka tudung rebah. Tak dan minum cukup, tahu dah kecil, mustahil boleh minum kerana bau. Tuan-tuan, Ummu Aiman boleh minum maksudnya bukan macam ayat kecil kita, jauh beza. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Ummu Aiman inilah yang bawa Nabi pulang daripada Abwa balik ke kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian diserahkan kepada datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit. Wafatu jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Itu wafatnya datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li auladihi. Selepas kematian ibunda Nabi, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib amat sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Abdul Muttalib ada anak ramai. Tuan-tuan, ada satu tempat di tepi Kaabah, yang tempat tu ada permaidani yang Abdul Muttalib seorang saja boleh duduk, orang lain tak boleh duduk. Anak dia tak boleh duduk. Tak boleh, ni tempat dia. Tapi kalau Nabi Muhammad duduk, tak apa. Muhammad tak apa. Orang lain tak boleh. Special. Tuan-tuan, Tosa duk kata tak apalah, kita kata kalau bukan Nabi Muhammad pun, seorang datuk pasti akan cintakan cucu lebih pada anak. Itu normal. Memang tu sifat manusia. Dengan anak dia boleh tegah, tapi dengan cucu kalah. Daripada perlih baik Johor semacam. Tu sifat manusia, tak boleh pergi. Tuan-tuan, saya pengalaman pernah saya lalu lah, umur saya 4-5 tahun, 6-7 tahun dulu ni, pernah minum air dalam gelas kaca. Minum, lepas tu terlepas. Gelas tu terlepas. Boom, pecah. Bila pecah gelas itu, dan ayah duk pecah paper ni, dia tengok anak bagi pecah gelas kaca ni. Tuan-tuan, tak cakap banyak, dia buh menampak bengong sampai lah. Bengong terus. Marah. Pegang cawam tak larat. Main nak minum pun kena marah. Ayah marah anak nak kata apa? Pang kena Allah. Ingat bela. Tuan-tuan, bila cucu dia, anak kak saya, umur 5-6 tahun lebih kurang, maknanya sama macam umur saya dulu. Satu hari minum cawan kaca, terpecah juga. Perangai kita, kalau kita pernah kena, kita akan syok kalau orang lain pun kena. Duk tunggu lah, bila nak nampak pula ni. Aku nampak. Mampu dah pula ni, duk tunggu pang nak kena ni. Cucu duk getak lah, mampu dah. Itu orang marah. Tok orang buat apa? Dia angkat cucu tak sebelah, dia panggil main-main kutik pergi tepi jap. Luka kaki. Cucu duk getak ni. Dia tengok cucu nak menengah. Dia kata tak apa. Saya pergi tok orang beli 10. Haram jadah tu. Hak anak dia baru nampak cucu beli 10. Marah. Mana cik dulu? Dah, tu sifat Tok Wan. Banyak faktor lah. Boleh jadi satu, dia dah tua, tak larat marah lah. Tua dah nak marah-marah apa? Makin tua, tak larat marah lah. Dulu tak apalah nak didik anak, nak tua lah. Dia hanya nak sonok-sonok. Tak mau marah. Dua tu bukan anak dia. Anak orang. Walaupun cucu dia, tapi bukan anak dia. Sekali dia marah, rasa pula, dia tak marah. Dia ada batas, ada sempadan. Tu dia tak mau marah. Cucu buat apa? Tak apa.
Anak tengok baik. Hanya lumrah orang macam tu. Ibu-ibu di belakang, anak perempuan tak bangun pukul 10 pagi, apa dia tak bagi? Anak dara pukul 10.30 duk lena lagi, kena maki. Buta kayu. Anak dara apa main lena main siang-siang, bangunlah bak kerja, nak jadi apa ni? Lecak. Tak kata apa budak tu. Bangun pukul 10.30 11. Kena maki dengan mak. Tuan-tuan dia duduk tengok mak dia buat macam tu. Bila dia membesar, dia kahwin, dia dapat anak pula. Anak dia pula tidak. Dia guna ayat mak dia. Dia balas kat anak dia pula. Balik rumah tu, anak ni duduk lena. Baru pukul 10. Mak beletak. Aku dulu kalau tidur dan ni kena beletak dengan tok mak. Ni hampa boleh lena baru pukul 11, 12. Marah. Jadi apa nak darah ni? Mak tu dengar tu, anak dia kat cucu dia. Sama lah situasi yang sama. Tuan-tuan cucu pun bangun. Tok buat apa? Tok kata main katuk. Mak memang gila. Pula dah. Dulu dia meletak tak apa. Tapi kalau cucu dia, anak dia guna balik cara tu, dia kata tak betul, gila. Wajah meletak pagi-pagi. Orang nak lena marah. Pula dah. Kasih sayang dengan cucu ni lain. Tok Wan nak pergi beli rokok, tuan-tuan, duit cukup-cukup. Bawa cucu ronda sampai kedai nak beli rokok, cucu nak coklat. Rokok tak beli tak apa. Beli coklat tu. Gila. Sanggup korban apa saja dengan nama cucu. Duk atas, duk berehat dengan cucu main terjun dah dada ni. Nak mengucap dah doan. Sesak nafas. Tapi bila cucu tak apa. Gelak hehehe dengan buat dah ni tok Wan tak larat ni. Begitulah. Cuba anak melawak dulu, tak syahid pula tu. Kalau anak main melawak tu syahid, malam tu tahlil lah. Yang kurang ajak dengan pak main terjun dah dada tu. Dengan cucu tak apa. Anak tahuan. Lumrah macam tu. Lumrah. Tok Wan boleh main kuda dengan cucu dia. Boleh melawak, main ciligan nyorok. Ni Tok Wan balik Masjid Surau ni, sampai di rumah cucu nyorok. Mana cucu Tok Wan dia cari? Mana cucu Tok Wan? Main ciligan nyorok. Cucu tak dah. Kalau Tok Wan balik, boleh main ciligan nyorok. Nyorok dekat pintu. Tok Wan tak nampak. Tok Wan, mana cucu Tok Wan? Mana cucu Tok Wan? Cucu main ke belakang, londeh kain. Bogeh Tok Wan malam tu. Ambil kain gulung balik. Hai jangan melawak tu. Malu Tok Wan. Itu dekat tu lah. Kalau anak melawak tu, londeh kain bapak ni. Tak ada dah kubur esok raya ni. Dengan anak memang boleh tegah, dengan cucu tak. Banyak lumrah Tok Wan dengan cucu ni kok mana pun macam tu. Tuan-tuan, ni bukan sekadar Tok Wan dengan cucu ni. Ni kerana Muhammad. Cucu lain pun ada lagi. Anak Abu Lahab ada, anak Abu Talib pun ramai lagi. Kenapa dengan Muhammad? Datuk Nabi sangat kasih pada Nabi lebih pada orang lain. Kasih sungguh. Sayang sungguh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata ulama, ketika umur Nabi lebih kurang 7 tahun, Nabi terkena penyakit selaput mata, katarak, kena sakit, ada selaput mata. Maka berubat banyak tempat dah, tapi tak sesuai. Tak ada ubat, percari tani tak boleh, tani tak sesuai, tani tak dapat. Maka ada orang berkata ada seorang rahib boleh berubat. Pergi jumpa bapak Tok Wan Nabi bawa. Tuan-tuan, hang habak je tak mana, hak boleh berubat aku pergi. Kasih. Cucu kita demam, tuan-tuan, kita pergi klinik tu tak lega, pergi hospital ni tak lega. Orang petua hang buat macam ni, buat. Orang petua, semua petua dia buat, janji lega. Duit belakang gerah. Cucu Tok Wan Nabi tengok Nabi ada penyakit katarak selaput mata tadi, hang habak tak mana, semua pergi. Sampai orang beritahu ada satu rahib boleh berubat. Dan tuan-tuan, ketika sampai di rumah rahib tersebut, ketuk pintu tak mau buka. Dia duduk tumpu ibadat dia. Abdul Muttalib main dengan Nabi Muhammad di luar ni, ketuk tak mau buka. Tuan-tuan, disebutkan lalu bila dia tak mau buka kedatangan, tak mau sambut kedatangan Nabi dengan datuk Nabi SAW, rumah tempat ibadat dia bergegar terus. Hang ingat siapa dia main tu?
Ni Muhammad mai. Bergegak tempat dia. Dia tak mampu. Orang lain mai aku tak buka tak mah. Ni tak buka jadi apa ni? Buka terus. Tuan-tuan tengok Nabi, umur Nabi 7 tahun. Tengok budak kecil hak umur 7 tahun ni. Tuan-tuan rahib ni kata apa? Dia kata jaga budak ni, jaga. Ni Nabi akhir zaman. Jaga. Tuan-tuan, mereka baca dalam kitab Taurat, baca dalam Zabur, mereka baca dalam Injil. Ahlul kitab. Dalam kitab-kitab tu cerita dah ciri-ciri Muhammad ni siapa dia. Nabi akhir zaman yang akan muncul. Siapa dia bapak dia, siapa dia mak dia, dia anak yatim, macam mana ciri dia. Mereka baca. Jadi bila nampak ciri-ciri tu ada, dia kata jaga budak ni. Jadi Nabi akhir zaman. Nampak? Maksudnya apa? Nabi umur 7 tahun, belum dilantik oleh Allah, tapi hakikat sebenar Nabi dah jadi Nabi dah. 7 tahun. Siapa jumpa pun jaga. Ini Nabi akhir zaman. Nanti kita akan sampai kisah Abu Talib, bapa saudara Nabi, bawa Nabi pergi menera, jumpa pendeta Bahira. Masyhur kisah tu. Sama juga. Jaga. Ini Nabi akhir zaman. Padahal baru 12 tahun. Baru umur 9 tahun, 10 tahun. Tapi orang dah sebut dah, ini Nabi akhir zaman. Jaga. Lepas tu Rasulullah dilantik oleh Allah jadi Nabi pada kecil. Orang sebut Nabi. Cuma cara rasmi umur 40. Ini Nabi akhir zaman. Lepas tu kalau Nabi Adam bapa bagi segala manusia secara zahir, tapi bapa segala manusia dari segi batin Rasulullah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dah dilantik awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi umur Nabi 7 tahun, umur Nabi 8 tahun duduk dalam jagaan Abdul Muttalib. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika berumur 8 tahun datuk Nabi meninggal dunia, iaitu selepas memelihara cucunya selama 2 tahun. Meninggal dunia. 2 tahun dan jaga cucu dia. Dan tuan-tuan, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana syaqiran fawassa'a Allahu rizqahu. Selepas wafatnya datuk Nabi, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib pula memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talib merupakan seorang yang tidak berada, lalu Allah meluaskan rezekinya. Katanya sebelum Abdul Muttalib wafat, dia telah wasiatkan kepada Abu Talib untuk jaga Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ada anak 16 orang, 10 lelaki, 6 perempuan. Tolak bapa Nabi yang dah wafat, Abdullah, tinggal 9 lelaki. Anak Abdul Muttalib, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab. Banyak kan? Ni semua bapa saudara Nabi. Dan dalam ramai-ramai bapa saudara Nabi, Abu Talib yang telah diwasiatkan kepadanya, Abdul Muttalib kata, Abu Talib, kamu kena jaga anak aku ni. Itu cucu dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang kena jaga. Dia wasiat kat Abu Talib, dia tak suruh dia jaga. Abu Talib, hang kena jaga. Kenapa? Tuan-tuan, kerana Abu Talib dengan Abdullah bapa Nabi adalah 2 beradik seibu sebapa. Maksudnya bapa saudara lain, Abu Lahab ke, Hamzah ke, Abbas ke, boleh jadi mak lain, pak saja sama. Abdul Muttalib bapa dia apa, tapi mak lain. Tapi Abu Talib dengan Abdullah ni satu mak, dia lain. Kita baca kisah antara Nabi yang banyak beradik ni, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada 12 beradik kan? Ada 11 beradik dia. Dia nombor 11, adik dia nombor 12. Bukan daripada satu mak, 4 mak. Ada 4 mak. Yang 2 beradik dengan Nabi Yusuf, Bunyamin ya. Nabi Yusuf nombor 11, Bunyamin nombor 12. Nabi Yusuf dan Bunyamin satu mak. Ibu mereka namanya Rahil. Satu mak tu Rahil lahirkan 2 orang anak.
Yusuf dan Bunyamin. 10 lagi mak lain. Jadi dua beradik ni dia lain, dia ikatannya lain sebab mak sama, pak sama. Muka pun lebih kurang. Jadi kalau pak nikah 4 tuan, kalau anak pertama ya ada muka pak, anak kedua pun ada muka pak, tapi kalau sama mak sama pak lagi sama. Kalau lain pak nampak lain sikit, baik campur dengan mak. Jadi boleh jadi Abu Talib ni tuan-tuan wajahnya hampir seirah dengan bapa Nabi. Jadi adik dua beradik, lebih kuranglah muka. Abu Talib, kamu yang kena jaga Muhammad. Ini wasiat daripada Abdul Muttalib. Maka Abu Talib yang diperintahkan untuk menjaga dan mengasuh, memelihara Nabi kita Muhammad SAW. Bermula umur Nabi 8 tahun sampai Nabi wafat dia jaga. Sampai dia wafat dia jaga. Abu Talib meninggal dunia umur Nabi 49. Sudah bayang daripada 8 tahun sampai dekat 50 dia yang bela dan jaga Nabi. Sampai 8 tahun ni. Siapa pun tak boleh kacau. Selagi dia hidup, seorang tak boleh kacau Nabi. Punya kasihnya kepada Nabi SAW. Dan dia sayang kat Rasulullah lebih pada anak dia. Dia bukan orang kaya, bukan orang berada, cukup-cukup makan, tapi Allah luahkan rezeki dia. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah, sewaktu anak-anak Abu Talib nak makan, Nabi tak ada. Nabi keluar, anak-anak ni nak makan. Abu Talib kata apa? Kalau hampa nak kenyang, tunggu Muhammad balik. Kalau hampa nak makan lah ni, makan, tapi hampa tak kenyang. Tuan-tuan, kalau fikir guna akal, patutnya tak ada seorang lagi boleh balas lembak. Haban dia boleh balas lagi. Dia tak ada. Nasi nak share 4 orang. Tuan-tuan, tinggal 3 orang ya. Daripada share 4 jadi share 3. Lagi sedap. Boleh makan banyak lagi. Dah. Abu Talib kata kat anak dia, hampa nak kenyang, tunggu Muhammad balik. Makan sekali. Nak dapat makan, tak kenyang. Tuan-tuan, patutnya kenyang lah. Nabi tak ada. Tak, Nabi ada lagi kenyang. Kerana barakah. Allah luahkan rezeki Abu Talib bila Nabi masuk dalam keluarga mereka. Cukup makan. Batu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qanitan bima qassamahu Allah wa yasarah. Dalam jagaan Abu Talib, baginda Nabi SAW sentiasa merasa cukup, iaitu qanaah dengan segala rezeki yang dikurniakan Allah untuk dirinya. Jadi walaupun tak cukup makan, cukup-cukup begitu ya, tak, Nabi sentiasa merasa cukup, ataupun dalam makna yang lebih jelas, qanaah. Qanaah ni rasa cukup benda hak sikit. Tak cukup, rasa cukup. Jadilah bolehlah tu. Ikut tu tak cukup, tapi rasa cukup dah, cukup. Jadilah. Itu qanaah. Batu Sayyidina Ali sebut antara sifat orang bertakwa, antaranya al-khauful jalil, takut kepada Allah. Al-amal bitanzil, beramal dengan Quran yang diturunkan oleh Allah. Al-qana'atu bil qalil, sifat orang bertakwa berasa cukup dengan hak sikit. Cukup. Allah bagi takat tu je rezeki dia, cukup jadilah. Kalau ikut tak cukup, nak enjoy macam orang lain. Orang lain boleh pergi melancong, boleh pakai kereta mewah, boleh duduk rumah besar. Kita takat ni lah, jadilah. Ada perasaan rasa cukup. Tuan-tuan, tu sifat orang bertakwa, rasa cukup. Tapi bila bangsa tak cukup, dah ada rumah nak lagi besar, dah ada duit nak lagi banyak, jadi tak berasa cukup lagi dengan rezeki yang Allah bagi. Lama-lama akan jadi rosak. Baru kena ada qanaah, cukup lah. Walaupun rasa dia tak cukup, rasa tak cukup, tapi dia paksa diri dia rasa cukup. Alhamdulillah, jadilah Allah bagi rezeki kat dia. Kalau nak banding dengan orang lain sakal lagi. Mewah hidup mereka, kediaman mewah, duit banyak, pakaian mewah. Kita pakai dekat mana kita ada. Boleh pakai tahun ni pun kemas dah. Dia merasa cukup. Alhamdulillah. Qanaah. Merasa cukup.
Tuan-tuan, jangan ligan kesenangan sehingga kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan. Bahaya. Kerana kesenangan dunia sekarang ni telah tuan-tuan, dunia dihiasi dengan banyak kesenangan. Banyak. Semua benda nak senang. Dulu nak kena jerang ayak lah pakai kowe. Tak kena jerang ayak lah. Dulu nak kena beratok pejabat pos bayar bil lah pakai online banking. Duduk di rumah boleh bayar. Dulu kalau nak mesyuarat kena berimpun ramai-ramai, lah tak payah, boleh buat Google Meet. Semua kesenangan demi kesenangan datang. Dulu nak cat kena pakai brus, lah ada mesin. Sembok woi. Semua senang-senang. Tuan-tuan, antara doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat, minta doa selamat daripada fitnah Dajjal. Baik tuan-tuan, salah satu ujian yang Dajjal akan bawa ialah dia akan menyediakan kesenangan untuk orang ramai. Kalau duk gila ligan senang, nak senang, tuan-tuan, sampai tahap Dajjal muncul, dia akan sediakan kesenangan. Siapa ikut dia senang, siapa lawan dia susah. Waduh. Siapa ikut dia, rezeki banyak, kebun dia subur, hujan turun, mewah makan, perut kenyang, ikut senang. Lawan dia susah, makan tak cukup, kebun kering kontang, hujan tak turun, berat. Jadi tuan-tuan bimbang, kalau tak berdoa minta Allah lindung dari fitnah Dajjal, tuan-tuan takut termakan fitnah ujian. Sebab kita nak senang, berapa nak susah, baik ikut Dajjal senang. Oh ya Allah, kami minta lindung dari fitnah Dajjal. Mana nak senang? Lepas tu cuba belajar qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Nabi duduk dalam jagaan Abu Talib, walaupun tak cukup makan dan sebagainya, tapi merasa cukup dah apa yang telah diberikan oleh Allah untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu yang dapat kita baca pada malam ni, sedikit berkaitan dengan wafatnya ibunda Nabi bersama dengan wafatnya datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti kita akan sambung bagaimana Rasulullah membesar sebagai seorang pemuda, remaja, umurnya meningkat ke belasan tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, makin meningkat. Jadi bagaimana kehidupan Nabi ketika umur tersebut, yang tu kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, sebelum saya berhenti pada malam ni, sempena dengan hampirnya kita kepada bulan ataupun Raya Aidil Adha, Raya Kurban, rata-rata di kalangan kita ada yang masuk bahagian kurban. Alhamdulillah, ada yang masuk kurban. Tuan-tuan, antara niat utama kita masuk kurban adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ibadat yang lebih baik daripada pada hari raya kurban melainkan tumpahkan darah, sembelih. Itu ibadat yang paling terbaik. Ada orang ada rezeki masuk kurban, cuma kenapa betul jaga elok-elok niat kita masuk kurban nak dekat diri dengan Allah tu je, bukan nak makan daging. Kalau tuan-tuan nak makan daging, pergi beli di market. Ada orang marah, dia nak masuk kurban, tahun lepas 650, tahun ni 700, ada nak 750, ada nak 800, marah. Apa mahal kat ni? Tahun lepas murah ya, dia duduk ingat lah, tapi bayar, mulut ingat, ambil untung kat mereka apa? Marah. Orang buat tak layan. Tuan-tuan, bila sembelih lembu, ada lembu yang gemuk, ada lembu kurus sikit, tiba-tiba bahagian dia dapat korang, panggu dia 15 kilo, panggu orang ni 20, hingat pula, saya bayar 800, mereka pun bayar 800, awak panggu saya sikit, ingat pula lah. Masuk kurban nak daging gambar ni. Lepas tu saya ada satu tip untuk tuan-tuan, kalau ada orang hak jenis hingat macam ni, duduk bisin mahal lah daging, kilo tak cukup habis kurang, tuan-tuan, ada satu tip nak bagi tak jadi dah perkara sebut, raya kedua sembelih dia pula, tak ada ingat lah. Hang masuk kurban bukan nak daging, kita nak dekat diri dengan Allah, tu tujuan dia. Berapa kilo pun tak apalah, rezeki masing-masing. Janji urusan kita nak buat ibadat dengan Allah tercapai. Semoga dekat dengan keampunan, dekat dengan rahmat Allah dengan korban yang dilakukan. Jaga niat tuan-tuan masuk korban supaya kita dapat dekatkan diri kita dengan Allah
dengan keampunan Allah, dengan rahmat Allah, dengan sikit pengorbanan yang kita buat. Sembelih lembu tak besar pun pengorbanan tu, sikit ya, 700 800 tuan-tuan. 800 tu harga bayar kereta sebulan. Tuan-tuan nak kereta sebulan 600 bayar. Korban setahun sekali 600 800 ingat. Tak tahu mana pun korban tu. Tapi semoga dengan kecil saja pengorbanan tersebut mendekatkan kita dengan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Selamat melakukan pengorbanan kepada agama Allah. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan, wang ringgit, harta benda, keringat, idea, sumbangan, apa saja yang kita buat, semata-mata untuk kita bangunkan agama Allah Subhanahu wa taala, semoga ianya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dikira sebagai ibadah dan diganjarkan dengan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semoga ada manfaat. Jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.